Pak Indra adalah seorang individu yang committed dengan agamanya dan sering berdakwah, menyampaikan agama ataupun menyampaikan ajaran agama, sama ada di luar sebelum daripada Jepun masuk ke dalam tanah air kita. Beliau pernah menjadi guru agama di Parit Setongkat dan juga di Pontian. Jadi setelah kekacauan berlaku dalam negara kita pada waktu itu, apabila Jepun masuk dan kemudian Jepun keluar, beliau sudah tidak mengajar lagi lah secara formal di sekolah. Tapi walaupun sudah tidak ada ruang untuk mengajar secara formal, Mak Indra mengajar secara tidak formal di kampung, di Seri Medan. Kalau dia duduk dalam hutan pun, dia mengajar agama bagi mereka yang duduk di dalam hutan. So, dalam keadaan ini, maknanya Mak Indra ni seorang yang committed dengan agama dia. So, bagaimana mungkin seorang yang committed dengan agama, yang mempunyai pendirian yang teguh terhadap usaha untuk memerdekakan negara kita, tetapi dia dilabel sebagai seorang pengkhianat kepada negara kita. Dalam hal ini tidak ada UMNO, tidak ada PAS. Sebab perjuangan seseorang pejuang kemerdekaan itu adalah mewakili UMNO dan PAS. Maksud dia adalah seorang pejuang kepada negara, bukan dia pejuang kepada UMNO atau pejuang kepada PAS. Bermaksud bahawa Mak Indra ini adalah pejuang negara, maknanya semua pihak mesti berusaha untuk membuat penyelidikan semula tentang kajian sejarah ini dan mendapatkan maklumat yang sebenar. Saya kira dalam zaman Datuk Janggut itu dulu pun, di peringkat awal semasa beliau digantung, dibunuh di Kota Baru, dia juga dianggap sebagai pengkhianat oleh British. Walhal yang menangkap dia dan bunuh dia adalah orang Melayu juga, yang sama bangsa dengan dia juga. Dan akhirnya kajian itu dibuat dan akhirnya kita bertemu bahawa Tok Janggut adalah salah seorang daripada pejuang negara kita. Dan Tok Janggut bukan hanya pejuang kepada PAS dan juga UMNO, tetapi Tok Janggut adalah pejuang kemerdekaan negara kita. Jadi saya kira bahawa kita harus telus dalam perkara ini. Segi politik ini kita boleh ketepikan. Yang penting UMNO, PAS dan sebagainya perlu mencari satu kaedah penyelidikan sejarah untuk mendapatkan satu penemuan-penemuan dan kajian-kajian yang asli tentang Mak Indra. Dalam standard penyelidikan, ada satu penyelidikan dan penyelidikan itu boleh dicabar. Tidak semestinya penyelidikan itu qat'i macam Al-Quran. Maknanya tidak boleh dipinda. So, kajian itu dibuat. Kalau ada kajian lain yang lebih baik lagi, maka kajian yang terdahulu boleh dinasahkan dan dimansuhkan. Jadi kajian baru juga akan naik. Tapi itu pun tidak boleh dicabar kajian tersebut. Yang saya tak apa setuju ni, kita bantah satu-satu penulisan tanpa alternatif kajian lain. Itu saya tak apa setujulah. Mana dia tak ada satu kajian tentang Mak Indra, tapi dia menafikan kajian yang terdahulu. So ini saya rasa tidak baiklah begitu, segi disiplin penyelidikan itu tidak kenalah kepada saya. Pandangan saya, Bakar Hamid menyebut bahawa dia membuka ruang untuk perbincangan. Dia kata, ini dalam saya ada penulisan dia dan pandangan dia bahawa sebenarnya selepas daripada Jepun keluar daripada negara kita tahun 45 sampai tahun 1957, tidak ada kesepakatan ahli sejarawan ini, ahli sarjana ini tentang suasana pada waktu itu. Bermaksud bahawa adakah orang yang berjuang masa itu, yang berhaluan kiri itu pejuang ataupun pengkhianat, ianya tidak boleh dimuktamadkan lagi. Maknanya masih terbagi kepada dua, dia tak boleh compile lagi. Dia tak boleh konsensus kepada satu keputusan. Masih ada terbahagi kepada dua. Satu sarjana yang menyatakan pengkhianat, satu lagi sarjana yang menyatakan bahawa ia adalah pejuang. Di peringkat Dewan Pemuda PAS Negeri dan Dewan Pemuda Pusat, Dewan Pemuda PAS Negeri dan Pusat, kita tubuhkan satu sekretariat untuk mengumpul maklumat-maklumat yang kita ada. Sebab bila isu ni muncul, ramai orang yang
memberi maklumat, ada siano nak beri maklumat dan sebagainya. So kita tubuh sekretariat ni supaya sekretariat ini dapat membantu menyalurkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan perjuangan ini. Sebab bila perjuangan ini besar, jadi ramai terlibat. Dulunya mereka takut untuk mengemukakan, bukan dulu, sekarang pun ya juga. Apabila CS Puan Jamilah bagi contoh, itu adalah satu contoh ketakutan yang ada. Dan mereka yang berani ni, yang dapat mengemukakan bahan, kita salurkan kepada Dewan Pemuda PAS lah.